sekarang ni kita pergi ke model yang seterusnya. Ini yang model ni yang paling seronok sekali lah, kan? Bila petani ni yang paling seronok sekali bila dia dapat nak tuai hasil. Slide belum jalan lagi. Okey. Ini yang hari yang paling best lah untuk petani lah, kan? Hari yang paling best lah, hari yang kita tunggu lah. Okey. Ni kita start slide. Okey. Berapa hari jagung ni boleh tuai? Berapa hari? Dan kalau dulu punya benih, dia panggil benih apa? Kompositnya benih, kan? Itu nak rendam dia keras sikit, kan? Skrin tak jalan ya. Sekejap tak apa. Sekejap. Nak tengok, saya duk cerita dulu. So dulu-dulunya benih, kalau time saya kecil-kecil dulu, kita dapat benih, dulu kita buat projek kelompok, kan? Projek kelompok. Dan jagung kita tu dia agak keras macam jagung ayam tu lah, yang kita beli kat kedai tu, kan? Dia macam jagung ayam tu. So dia kena rendam dulu, dia tak ada treatment, tak apa, dulu-dululah, tahun-tahun 80-an pun kita masih pakai benih tu. Belum ada lagi benih-benih yang seperti hari ni lah. Kan? Tapi hari ni dia dah cepat dah. Hari ni kita tanam 70 hari itu dah paling lama lah kot. Kebanyakan benih-benih sekarang dia benih hybrid lah. Dan benih ni dia cepat. Biasa benih yang kita tanam ni antara 65 ke 70 hari. Ada yang jawab tadi, kan? 65 ke 70 hari. Ada kat orang tanya, nak petik jagung ni nak tengok apa Cik Mici, kan? Nak tengok janggut dia dah hitam ke, janggut dah perang ke? Tak boleh, janggut tak boleh pakai, kan? Kadang-kadang orang tu muda lagi janggut dah putih dah. Betul? Dah perang dah, kan? Itu boleh dibuat panduan tapi tak berapa tepat lah. Yang paling tepat kita kena kira hari dia. Itu yang mustahak kita pengurusan tu, kan? Pengurusan kita kena betul. Bila hari tanam, kan? Bila hari nak baca tu kita tahulah. Yang mustahak tarikh kita tanam tu kita nak tahu. Barulah kita boleh susun jadual kerja kita untuk tanaman jagung ni. Kalau kita main agak-agak je susah. Bila nak petik pun kita tak tahu. Bila dah petik, kejap-kejap pergi ambil sebiji, selak sikit, kan? Tengok yang ni bulu dah hitam, yang ni bulu dah perang, yang ni bulu putih lagi. Kacau tuan-tuan, kan? So nak dipilih-pilih, tak siap kerja kita, kan? Pilih ni, besok yang ujung sana dah hitam pula bulu, ambil yang ujung sana pula, kan? Besok yang perang ni dah hitam balik. Jadi pengurusan tu tak kenalah, tak ada panduan dia, kan? Jadi yang paling tepat kita kena ada SOP dia. Nanti saya bagi tuan-tuan satu selai kertas je. Sebenarnya tuan-tuan dapat kertas tu, tuan-tuan tampal kat kebun, dah boleh tanam jagung dah. Sekejap je aja tu, 10 minit selesai. Kan? Panduan itu. Itu saya dah buat tu setelah 22 tahun lah. Saya dah buat kebun 5-6 tahun baru saya dapat satu SOP yang saya buat lah. Dan SOP itu dia akan berubah-ubah mengikut keadaan lah. Teknologi semakin baik, benih semakin baik, baja semakin baik, kan? Yang tak baik hargalah. Dan kita kena sesuaikan lah dengan benih yang baik, dengan harga yang baik lah. Jadi SOP saya buat ni dia tak statik lah tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang ada benda baru yang kita jumpa, tengok kebun kawan-kawan, wah dia pakai ni, kita tengok, kita kira kos. Main dia kos. Pelaburan tuan-tuan ni mesti untung. Bukan pelaburan yang seronok. Kan? Dia mesti untung. Dan kalau nak untung, apa cerita pun, baik macam mana pun, kembali kepada kos. Itu usaha. So kita dah buat tadi, so sampai ke hujung kita nak tuai. Dan mestilah berbaloi dengan kos yang kita keluarkan. Boleh pakai. Apa baju pun tak ada hal. Pakailah. Asalkan dia mesra kos dan tuan-tuan boleh untung. Okey? Jagung nak petik macam mana, kan? Bila nak petik macam mana, kan? Waktu dia, hari dia, biasanya kita akan tengok 65 hari tu kita dah boleh tengok lah, kan? Okey? Pendemungan jagung ni dia bebas. Okey, kan? Okey. Dia satu pokok tu ada jantan ada betina lah, macam saya cakap tadi. Itu pasal jarak tanaman tu mustahak.
Ya, usaha sangat. Tu ada yang tanya tadi, macam mana nak dapat jagung yang sekata? Ini semua kita susah nak jawab lah kan. Tapi kalau kita tanam, naik dia sekata, selalu jagung kita sekata lah. Ada sikit-sikit beza tu, kematangan tu tak jadi masalah. So kita pun nak juga jagung grade B, grade C, bukan semua nak jadi A kan. Dan kadang-kadang jagung yang kita tanam tu kedalaman dia tu berbeza. Ada yang terdalam sikit, dia lambat sikit keluar. Mungkin yang ada pokok yang dah 3-4 hari dah keluar, dah tumbuh. Ada tu sampai 5-6 hari baru tumbuh. Nanti dia punya kematangan itu pun berbeza juga. Jadi itu yang kita taruh. Bilakah hari sesuai untuk tuai? 65 ke 70 hari. Itu yang sesuai lah. Dan kalau cuaca tak berapa panas, matahari pun kurang, hujan banyak, dia akan jadi lewat sikit. Tapi 70 hari itu the best time lah untuk kita petik lah. Yang kita biasa buat, 70 hari kita petik dah. Okey? Biasa kita petik dekat Malaysia ni belum ada orang petik jagung pakai combine harvester lah. Melainkan jagung bijirin lah. Kita masih lagi petik menggunakan tangan. Di Malaysia ni itulah. Kadang-kadang teknologi tu ada, kita teknologi tak berapa mesra kos lah. So ada teknologi tu tapi kadang-kadang mahal. So kita kena sesuaikan dengan apa yang kita ada. Ada tangan, pakai tangan je lah. Tak payah banyak cerita lagi lah kan. Ada traktor, okey. Traktor masuk, kita petik tangan, buang dalam traktor. Dalam dia punya bucket belakang kan. Buat apa ada dalam tangan. Tuan-tuan jangan sampai nak kena ada semua, nak ada traktor, nak ada itu semua. Okey, baru tanam jagung. Sampai sudah tuan-tuan tak tanam. Betul tak? Saya dulu mula-mula buat macam tu ya, apa ada? Ada cangkul lah. Kan? Tak ada traktor, sewa. Betul? Pernah saya sewa dulu JCB. Tak larat nak petik jagung, sewa JCB. Mana nak untung kan? Satu hari pun 400 lebih kan. Tapi itulah yang kita ada, kita gunalah apa yang ada kan. Okey. Nak tanam 7 hari lepas tu tak boleh, tak ada masalah. Okey, petik jagung pakai tangan lah. Tak kematangan jagung tu yang dituai. Ini apa ni? Ada biasanya 20 ke 25 hari lepas hari ke-45 biasa tu putih dah keluar dah. Kan? Lagi 20 hari tu dah 65 hari dah. Kan? Atau tambah 5 hari ni 70 hari. Dia biasa dah lepas pada putih kita dah boleh tuai dia. Selalu apa yang kita praktiskan di ladang, 65 hari saya dah mula round dah. Tengok yang A macam mana, yang B macam mana, macam C mana. Biasanya kalau macam keadaan cuaca biasa, hari ke-67 saya dah mula tuai lah. 67. Kalau hujan banyak macam musim sekarang hujan 68, 69 itu saya dah start petik. Dah. Okey, faham Okay, next. Okey, nak kira hari yang dikira dari tarikh apa? Hari yang kita taruh benih tu di tray ke, di tanah ke, hari tu kira. Hari kita taruh ya tray tu kita dah tulis dah. Hari pertama ditanam. So nanti saya akan bagi satu table jadual. Tuan-tuan masuk je. Dalam table tu hari tanam tu bila? Hari yang ke-70, hari yang ke-70 tu mesti tuai. Tu kalau pergi ke ladang, saya biasa taruh SOP tu dekat office ada satu lah. Kadang-kadang saya simpan dalam kereta lah. Dan mengikut plot lah. Plot ni tanam berapa bulan. Plot yang tu tanam berapa bulan. Dan dekat ladang kita akan tampal. Tengok ni 1, 2, 3. Okay, ni tanam berapa bulan. Bila kita pergi tengok hari tu hari ke-70. Kita pergi ladang tengok tak ada jagung. Kita bertanya lah, apa pasal kau tak petik? Dah 70 hari dah ni. Kan? Senang kau je tak? Tak payahlah kita, tak payah. Janggut belum hitam lagi bos. Tak payah. Kan? Kalau dah 70 hari tu mesti ada jagung. Kan? Biasa saya curi panas sikit 67. Orang dah nak jagung kan? Jagung dah. 67 tengok boleh. Sapulah. Kan? Jangan tunggu lagi. Kalau 67 hari tu dah jagung tu dah tengok dah boleh dimakan dah kuning isi dia tu dah penuh lah kira kan. Tuan-tuan jangan tunggu lagi petik. Kita tak tahu jadi apa besok jadi tak tahu. Entah lembu nak masuk. Hari ke-69 tu entah kera nak masuk. Kalau hasil kita di ladang sudah boleh dijual, jangan tangguh. Yang lain boleh tangguh. Kan? Nak terkoncing dulu boleh terkoncing lah. Lepas tu mesti mau petik. Kan? Yang itu jangan tangguh. Nanti waktu karang nanti kan. Jangan tangguh. Saya suka nasihatkan saya punya anak murid lah. Dah boleh. Ada juga lah dulu anak murid saya. Ni bos, ini nak petik hari apa dia cakap? Hari Senin. Hari ni hari ke berapa? Hari 67 dan 68. Aku cakap kat dia,
Hari ni hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu ni orang nak banyak jagung, kau pergilah petik. Tadi baru dia datang kan. Baru datang tadi. Ada dalam kelas kan. Petik. Ya, Sabtu Ahad dia petik. Tak payah tunggu Senin. Dah habis jual dah. Kita tak tahu apa yang berlaku hari Isnin. Jadi hasil di ladang ni kita tak ada insurans. Tak ada insurans tuan-tuan. Kalau dah boleh petik, sapu. Jangan tunggu lagi. Yang ni dah tua. Sapu. Kan? Ikut. Sapulah, jual. Tak kira tuan, sama ada kita tanam tarikh tu. Biasanya apabila kita tanam kat tanah tu, kita akan hari yang sama kita akan semai untuk yang diterai untuk yang kita sulam. Jadi dia akan sama matang. Jangan risau. Jangan hari ni tu tanam kat tanah, 2-3 hari esok pun semai kat teri untuk sulam dia. Dia tak sekata lah. Tak sekata Faham tak tu? Kalau duit dah ada dekat ladang ni, jangan tangguh lagi, ambil cepat. Kan? Hari 67, ni dah boleh makan dah ni. Cepat. Jangan tangguh lagi. Nanti besok lusa monyet kongsi, dah tak ada apa lagi dah. Betul tak? Jadi hari 67 hingga hari ke-70. Paling lambat pun 72 hari. Itu pun kalau dah 70 ke atas tu biasa kita buat jagung lerai lah. Kalau kita nak buat jagung lerai, mesti cukup 70 hari lah. Ataupun sampai ke 72 hari. Kalau 67 hari, dia agak muda sikit. Kita nak leraikan biji itu, payah sikit. Dia melekat tuan-tuan. Dia muda, susah nak buat jagung lerai, nak proses. Kalau kilang-kilang yang beli, untuk buat jagung ni, dia kena matang tua sikit. Tuan, nak tunggu tengah hari? Boleh jugalah tuan. Kalau tuan tahan panas, saya tengah hari balik makan dah. Nak tuai bila boleh. Pagi seeloknya biasa pagi lah. Sebab kita nak jaga dia punya kesegaran dia tu. Kalau kita tuai tengah hari kan tuan, pertama yang tak tahan kita lah. Kita pun kecut kan. Bukan jagung yang kecut kan. Untung tak untung jagung lerai, nanti kan kita ajar tuan macam mana dia punya perbezaan dia. Mana datang duit. Semua untung. Jangan risau. So kita kena praktis biasa kita tuai pagi. Ada juga orang tuai malam. Pasal lori nak pagi-pagi dah nak ambil. Tuai malam. Dulu pekerja saya pun ada juga suka kadang dia tak nak panas pagi tu kan. Malam dia dah tuai dah. Dia dah tuai, dia dah siap logok. Pagi tu kita grading je. Boleh, tak ada masalah. Kan? Asal tuan tahan lah. Tapi malam ni agak bahaya sikit lah kerja. Ada saudara ke yang ada kat situ kan. Dia sibuk nak kerja tikus. Saudara kita ni yang panjang menjela tu kan. Dia malam dia keluar. Pasal malam tikus keluar. Ulau ni pun keluar juga. Orang Melayu cakap ulau. Kan? Orang Malaysia cakap ular. Kan? Itu bahaya malam. Dia kejar tikus. So nanti terkejar pula tuan. Kan tuan pun duduk petik, dia pun sibuk kejar tikus kan. Tikus keluar malam. Ulau ni pun keluar malam. Jadi agak bahaya. Boleh, tak ada masalah. Boleh juga. Okey. Macam mana kita nak tahu dia punya lebih kurang fizikal, kita tengok selalu kadang dia punya bunga atas tu memang dah kering lah. Rambut dia perang coklat tu, itu sebagai panduan juga. Yang tepatnya hari dia tu. Dah 67 hari tu makna jagung tu dah boleh lah. Dah boleh lah. Kalau monyet dah mula ngintai tu maknanya dah 67 hari dah tu tuan. Bila datang ni pun pandai. Monyet tikus ni pun pandai. Dia tak makan pun yang kecil-kecil ni tuan. Grade C dia tak makan. Dia akan makan grade A. Pasal grade A tu dah tua. Dah cukup matang. Dan biasanya kalau 67 hari yang grade A ni memang dah boleh petik. Kan? Jagung jantan berbuah ke? Alamak tuan, jagung dia jantan betina sepokok tuan. Jantan dia punya pokok, bunga dia atas, betina tu dekat sodek dia tu, putik jagung tu betina tuan. Dia satu tumbuhan yang jantan betina satu pokok. Dia tak ada macam pokok kelapa lah kan, macam pokok betik. Dia tak. Kan? Dia satu. Pokok betik pun ada kunsa, ada jantan, ada betina kan. Okey. Tikus tadi tuan, nak atasi tikus tadi bagi makan dia sebelum keluar putik jagung. Beli dia punya racun dia tuan. Itu jangan kesian lah racun je. Kan? Dan selalunya tikus kalau banyak, kalau kebun tuan semak. Urusan dia tak betul, semak. Itu tikus banyak lah. Dia berumah tangga kat situ buat banglo dalam tanah tu. Okey. Ada orang juga dia picit tongkol tu. Nak rasa padat pula. Saya pun suka juga. Saya akan orang Ismail cakap kopal. Kopal ni cakap macam mana? Peganglah. Kita pegang tongkol jagung tu rasa padat ke tak kan? Kita boleh rasa padat. Bila kita grading pun kita pegang je. Kan? So kadang-kadang kita selak jugalah. Kita selak juga biji ujung tu tengok kan? Okey. Dah agak kuning, dah matang. Gonggam.
Anda ni orang 9 juga ni. Cik Haji, orang mana ni? Kan? Ini Gonggam ni. Gonggam lah. Kan? Gonggam. Kopal Gonggam kan. Allah. Okey. Ataupun kita selak ujung ni tengoklah. Biasa saya akan ambil lah. Saya akan round. Hari ke-7 tu saya akan round. Saya akan ambil A1, B1, C1. Saya buka. Bogel kita tuan. Jangan kadang tengok ujungnya. Tengok ujung ni kadang nampak putih. Pasal dia ujung biji ujung ni dia lambat matang. Tapi yang pangkal dah kuning. Jadi buka, ambil sebiji 2, buka sampai ke pangkal. Tengok, oh kalau dah pangkal dah kuning, dah boleh makan, jangan tangguh. 67 hari sapu. Kan? 67 hari sapu. 67, 68, 69, 70. Kita dah berapa hari nak tuai tu kan? So kita ambil dah tu. Mana yang dah agak matang tu kan? Kalau macam saya akan ambil jalan masuk traktor sekali sapu semualah. Lepas tu kalau yang tinggal yang muda-muda tu kita akan round sekali lagi lah. So kita tengok 67 pun pernah saya petik, 68 hari pun pernah, 69 pun pernah, 70 hari pun kita pernah juga. Kalau jagung tu putih ujungnya lagi, belum sampai ke pangkal tu putih lagi, mana dia belum matang lagi lah. Mungkin hari yang 2 hari tu salah lah tu. Okay. Satu jagung, satu pokok, satu tongkol, kecil pula. Tapi manis. Okey. Kalau yang kecil ni memang manis lah kot, comel. Dia kecil kan. Selalunya variety jagung yang buah dia kecil ni dia akan manis. Yang besar-besar ni dia manis dia tak macamnya variety yang kecil-kecil ni. Yang comel-comel ni dia manis sikit lah. Yang besar ni dia pun manis juga. Tapi manis is sangat subjektif lah. Subjektif. Melainkan kita ukur dengan Brix meter. Kan? Manis buah lah kan. Kalau jagung fresh tu manis lah tu kan. Yang seeloknya kita tanam jenis variety yang besar dan manis dia, orang cakap manis. Rasa jagung manis. Tak adalah manis sangat. Ada variety yang manis sangat. Kalau tak silap saya, variety yang crop power 232 ke apa, macam tu ke? Yang pangkal 2 tu. Yang tu pun manis. Saya tak tanam tu lah. Kalau buat jagung legai memang cantik, sedap lah. Kan? Kualiti makan tu adalah crop power macam tu. Kalau AG ni dia buah dia besar, tapi dia manis jugalah. Tapi tak semanis yang variety yang lain tu. Tapi saiz ada. Sadar kan? Orang tengok pun, wow kan jagung. Pasal orang nak beli ni, dia tak ambil rasa pun. Dia beli je tu, tengok besar cantik. Okey. Ada manis sikit, manis yang boleh diterima dan saiz besar. Itulah yang eloknya kan. Okey, tengok buah besar. Saya tanam dahak dia besar. Yang crop power besar, lekat pun besar juga. Lekat punya buah pun besar, kan? Okey. Next. Brix meter. Beli. Saya ada beli Brix meter. 1,000 lebih saya beli Brix meter yang pakai teropong tu. Dia tengok kemanisan. Biasa jagung kita Brix dia kalau mentah lah. Mentah tu kadang sampai juga 15. Biasa 10 ke atas dah okey dah tuan. Kan? 15, 14 tu biasa. Kalau lekat ni sampai 16, 17 pun ada. Kalau crop power 15, 14 tu biasalah. AG pun lebih kurang macam tu. Lebih kurang range itu tuan. Antara 10 ke 15 pun dah cukup dah. Manis sangat nanti kencing manis pula kan. 14 cukup dah kan. Kalau dah kita dah masak, dah proses, dapat 10 ke atas untuk jagung legai dah cantik lah. Kan? Kalau manis sangat, biasa variety yang kecil ni dia manis. Variety yang manis ni macam jagung mutiara yang ada bicolor kan. Jadi kecil-kecil. Dia manis. Dan biasanya kalau variety yang manis ni tuan tahulah yang manis ni tuan, ramai ngorat tuan, kan? Ulat tu datang, ulat ni datang kan, dia manis. So banyak dia punya yang datang mengorat ni. Kan? Jadi nak kena kuat main gacun lah. So variety yang bersaiz agak besar sikit ni dia tak semanis variety yang kecil. Yang mengorat ni pun datang jugalah kan. Dah tak ada orang nak mengorat, yang tu pun mengorat jugalah. Tapi tak sehebat yang variety yang manis ni. Jadi tuan-tuan boleh buat market tuan macam mana? Nak kualiti makan? Nak volume jual? Yang orang tengok, wow, kan? Tengok, oh buah hijau cantik, oh berabak. Oh rasa sikit, oh manis, okey. Ada dalam 14, 13, kan? 15. So okey, kan? So tak payah sakit-sakit kepala kan? Tapi selalu orang beli dia tak buat Brix meter lah, tuan-tuan jangan risau. Manis tak jagung ni? Memang jagung manis kan? Okey. Bila dah matang bertuai lah. Kalau putih lagi tu dia punya antara kernel ke kernel tu belum rapat lagi kan. Itu dia belum sampai masa lagi untuk dituai lah tu. Kadang dia tak padat lagi. Itu belum masa tuai. Tuan kira hari tu mesti tuan-tuan salah kira hari tu.
Biasa variety yang standard kita tanam yang popular ni antara itulah 65 ke 70 hari mesti dah ada jagung dah. Kalau musim panas kuat tu 65 tu dah boleh tuai, 66, 67. Nah, saya pernah tuai 60, baru ni saya try yang baru punya crop power ni 66 hari saya tuai. Yang grade A tu okey lah, yang grade BC tu dia agak muda sikit lah. Yang cantik 68, tu 67 ke atas tu cantik lah. Kalau dah 70 hari tu dia memang dah solid, besar. Sampai 600 gram lebih saya dapat. Okey, jagung ni dia yang fresh ni isu dia tak boleh tahan lama lah. That's why yang nanti kita ajar macam mana nak proses untuk kita tahan. 67 hari kutip. Cantik tu tuan. Saya pun biasa kutip 67 hari. So dia punya tahap kesegaran dia tu ada orang buat macam sebelah saya pernah pergi di Rompin. Di Rompin Pahang. Di sebelah Pahang ni dia orang bukan cakap petik jagung, dia motong jagung. Dia potong dengan batang sekali. Dia simpan tangkai dia tu sekali dengan batang tu dengan jagung tu melekat. Dia untuk tahan lama lah. Untuk dia punya supaya jagung tu dia tahan lama, ada kandungan air lagi di tangkai dia tu panjang kan. Dia orang panggil dia panggil kerat jagung ke motong jagung itu kan. Nebang jagung dia kata nebang jagung kain nebang jagung kan ni kita kan. Kain nebang jagung Okey, tebanglah jagung. Kan. Saya pernah pergi di Rompin, apa ke namanya tu? Kuala Rompin. Kuala Rompin kot. Ada satu di Jabatan Pertanian di tanah kan. Tak tahulah ada peserta dalam ni ke tidak. Dia buat kelompok tu. Orang kampung buat 2 ekar, 1 ekar seorang. Cantik lah. Orang Pahang dia suka dia tebang lah. Dia tebang tu, lepas tu dia gantung ada tangkai dia dalam sejengkal 2 jengkal lah. Tangkai batang jagung tu, dia potong atas, dia potong bawah, dia tak apa. Tangkai tu dia panjang, dia tahan lama. Dia kata tahan, betul dia gantung 2-3 hari tahan kata kan. Dia jual tepi jalan. Dia tahan 2-3 hari. Dia tangkai tu ni. Kalau tangkai tu dah dipatahkan, itu dia tak lama tahan lah. Tapi boleh juga saya ingat kalau fresh ni dalam 2 hari tu okey lah. 3 hari tu masih boleh agak lagi, tapi kualiti rasa tu agak berkurangan sikit lah. Boleh kan? Orang cakap tebang jagung, betul lah tu kan? Ayah saya orang Pahang, orang Kuala Lumpur kan? Tu kadang rajin juga pergi tengok kawan sana kan? So itu untuk kontrol dia orang punya kesegaran je lah. Ataupun boleh simpan kalau tuan-tuan ada korum macam kita ada korum. So yang kita petik hari ni kita akan setting di korum tu antara 3 ke 5 darjah. Cila lah. Nampak coil tu. Betul ya. 3 ke 5 darjah suhu dia tu. Tu tuan boleh simpan sampai 2 minggu pun boleh simpan. Tapi yang hari ke-14 tu dia punya kualiti dah kurang lah. Melainkan tuan dah wrapping, kita pernah buat dengan Farmanik 9 untuk buat pilot project market Bangladesh ke mana. Saya pun dah macam tu lah. Kita buat dengan Farmanik 9. Kita petik pagi di ladang, kita masuk polystyrene, kita buat ais, kita kekalkan dia punya suhu sejuk tu. Musuh utama dia panas. Jagung ni. Kalau dalam guni tuan tak buka dia panas, jangka hayat dia lagi pendek. So kita try masuk polystyrene, masuk ais, tapi untuk ekspor boleh lah. Kalau untuk jual biasa ni tak apa-apa tuan kan. So kita buat test sampai kontainer sampai ke sana 2 minggu kalau tak silap kan. Sampai 2 minggu pun kualiti dia masih boleh lagi. Kan? Kita buat minimal proses. Kita masuk, kita sejukkan, kita kawal suhu dia tu. Pasal jagung ni dia panas kalau masuk kuning tu kan. Dia panas. Kan? So kena elakkan macam mana packaging tuan, jangan bagi dia panas baru dia tahan dan kehayat dia lama. Macam kita ada kurung, kita tak masalah. Kita lepas petik, yang habis jual fresh tu, yang tak habis tu kita akan masuk kurung, kita akan sejukkan. Kalau the next day tu masuk, dia dah kualiti dia akan terjejas lah. Selalu kalau jagung ni kalau kita dah sejukkan tu, dia kualiti dia akan tahan lah. Dia musuh dia panas, jangan panas sangat, jangan dijemur sangat jangan dia longgokkan pada jangka masa panjang, dia akan menjadi panas. Nanti kulit dia melecur. Dia kalau perjalanan jauh, ada kawan daripada Kedah, daripada Perak kadang hantar jagung ke sini, kena hantar hari yang sama dituai, boleh hantar. Kalau tak boleh, kena ada cilanya full truck. Kalau tidak, dia punya kualiti dia memang tak tahan. Jagung ni sebaiknya lepas petik kita tu pasarkan. Dan kebanyakan jagung kita pasarkan begitulah. Lepas petik kita tu pasar dan tak habis, kita mesti taruh dalam kurung. Jangan biarkan dia bermalam dalam guni tu. Kalau bawa balik beli sikit-sikit tu,
tuan buka lah dia, lambatkan dia. Jangan dalam lagu ni tu, dia akan beruap nanti. Dia akan membakar gula-gula tu. Proses tu dia akan bakar gula lah. Okey. Faham Okey. Lepas kita petik dah tuai, macam di ladang saya, semua ladang kita ada pusat pengumpulan lah. Dan semua pusat pengumpulan tu Fahma bagi free. Kita pergilah kat Fahma tempat tuan-tuan kan. Janganlah buat itu. Buat kawan kan. So dia tengok ada potensial tuan buat sungguh, insya-Allah dia tolong. Dia bagi kemah 20x20. Saya kemah saya satu dah sengit tu pegawai datang. Ni kena ganti bang. Oh bagus saya cakap, saya tak minta pun kau nak ganti. Okey. Pasal dia tahu kita buat. Ini kadang-kadang tak buat bising lebih. Itu susah tu kan. Jangan buat macam tu Tuan-tuan semua lari semua bagus-bagus kot kan. So mesti ada tempat lah untuk kita nak grading kan. Kalau banyak kadang grading ni jadi isu juga. Terutama penanam-penanam baru lah kan. Kadang dia kalau boleh dia nak untung je. Yang grade B pun dia masuk jadi A. Lepas tu customer complain. Jangan buat macam tu tuan-tuan, tak boleh. Macam kita memang grading tu kalau orang tengok besarnya grading JMC, tak apalah besar kan. Pasal jagung kali ni besar-besar. Susah juga nak cakap kita grading pakai tangan kan. Betul. Kita tak ada satu mesin untuk grading jagung. So kalau mesin tuaian tu buah kita memang solid besar-besar, kadang-kadang grade B tu pun macam grade A. Kan? Pasal kita tengok, ini besar, ini nampak kecil. Lepas tu besok orang komplain. Apa pasal tu grade A besar? Grade A yang ni kecil. Tapi sebenarnya grade A kita punya spesifikasi dia 450 gram A. Tapi kadang-kadang dia time musim jagung besar-besar, 600 gram ke atas, 500 lebih. Beza tu kan? So A kita ni besar sungguh. Yang B kita ni 450 gram pun kita dah tercampak B. Pasal kita tengok nampak kecil. Bila time jagung kita tak jadi besar, ngam-ngam 450 gram tu A lah. Orang dah komplain, ni kecil lah ni. Kan? Kredit dia. Tapi kita ada spek terang. Kita punya spek 450 gram ke atas A. Kalau tu dapat besar, itu bonus tuan-tuan lah. Kan? 50 gram A lah. 450 gram. Ada company 480 gram ke atas. Dia dah consider A lah. 500 gram tu dah confirm A lah tuan-tuan. Itu dah confirm A lah. So macam itulah. Dan tengok juga spek nanti saya tunjuk tuan-tuan spek. Macam kita ada company dia buat banyak grade lah. A, B, C. Nanti saya tunjuk grade macam mana. Okay, next. Ada separuh tempat dia grading sampai A, B, C, D. Ada buat A, buat B, C. Tempat saya kita buat A, B, C je dua. Ada tempat ada sahabat kita di Perak sana dia buat dua, satu grade, satu cai. Mana grade tu buah A, double A dia masuk dikira buah grade lah, dan kadang-kadang B sikit dia masuk macam B tu dah jadi buah grade lah, dan buah B border dengan C tu dia jadi cai. Dia terpulang pada tuan-tuan nak buat grading. Grading ni kalau ikut yang standard kita ikut Fahma punya standard lah. Fahma ada standard dia. Berapa ratus gram yang premium, berapa ratus gram, kita ikut yang tu. Yang dipublish lah. Kita ikut yang tu lah panduan kita. Tapi terpulang tuan-tuan lah. Tuan nak grade kat sana. Ada nak buat double A ke, harga mahal sikit. Itu terpulang lah. Ni kita tuai ada yang kalau tuai nak pakai traktor pun boleh, nak tuai ni pun boleh. Fahma tuan tengok dia punya website dia yang jagungnya ni ada dia punya ni tak ada cacat, tak ada tu, tak ada ni kan. Ada dia punya guideline dia. Panduan yang tu, panduan yang rasmi. Saya suka macam tu. Tapi terpulang tuan-tuan lah, jagung tuan-tuan. Tuan-tuan nak grading macam mana? Kan? Ada persetujuan antara dua pihak, pembeli nak beli, jalan, tak ada masalah kan. Ikut macam mana yang biasa. Kan? Kalau misalnya tu grade A, kalau A dekat kebun saya biasanya 450 gram dan ke atas lah. Itu A lah. 700 gram pun A juga. Harga dia sama juga dengan 450 gram A juga. Kan? So kalau nak berbaja terlampau-lampau sangat pun semua dah jadi 600-700 gram pun kita rugi juga. So sekadar yang kita dapat A 400-500 pun dah okey. 500 pun dah okey. 450-500 okey. 450 ke 350 gram tu biasa kita dah taruh B lah. B. Kan? Dan 350 gram dan ke bawah tu kita masuk C lah. Dan yang off grade tu yang tak ada isi tu tuan-tuan lah masuk C. Ada saya tengok kadang-kadang kawan hendak yang tak boleh makan pun yang ada sinci 2 je dia punya apa? Dia punya isi dia. Lain tu semua kosong. Itu dia kira C juga tak boleh lah. Kalau nak jual tak boleh. Kan?
So C tu pun tak adalah kecil sangat kan, sampai 100 gram pun ada kan. Yang tak diisi pun masuk C tak boleh lah. Okay. So biasa kita kan orang dapat A semua lah kot. Tapi kadang-kadang yang marhain ni dia tak mampu nak beli A, dia nak beli C kan. Jadi biarlah nature tu tentukan, kita dah buat ada A, ada B sikit, okey lah. Okey. Ini kita petik lah. Next ada lagi gambar petik. Okey, ni biasa yang kita praktiskan, kita masuk traktor lah. Tadi tuan-tuan tengok dia orang yang buka lorong tu, dia petik dulu yang lorong traktor nak masuk tu. Kan? Dia petik dulu, lepas tu traktor masuk, bawa baket, dia akan petik kiri kanan batas tu. Kan? So ini keadaan kita, macam-macam keadaan lah. Ada orang pakai kereta sorong, kadang-kadang pun kita pun pakai kereta sorong juga. Kadang sana pun nak petik, sini banyak tempat nak cepat, ada yang kita pakai kereta sorong jugalah. Banyak pun di kebun-kebun pakai kereta sorong je. Masuk kita petik lah. Tak ada masalah. Kan? Keadaan dia tu metik lah. Dah cukup hari tu sapu, kita sapu semualah. Kita memang ambil semua. Biasa saya kan kereta sorong. Tak semua mampu beli traktor tuan-tuan. Kan? Apa ada? Ada sorong je lah. Kan? Pada situ manis semualah. Ini student ni UiTM student lah. Tempat saya ni banyak orang datang belajar. Kan? Ya, ada tu dah habis belajar pun tak nak balik, nak kerja, kita bagilah kerja kan. Kita nak cari pekerja pun bukan senang sekarang ni. Siapa yang minat tu, yang ada selalunya student yang belajar pertanian ni nak kerja lah. Budak-budak kita yang tak ada belajar ni, ada juga yang nak kerja lah. Ada yang minat lah, siapa yang minat. Okey, biasa kita akan ambil sebelum tengah hari, sebelum pukul 12 biasa kita dah stop petik dah. Pasal selalu pasaran kita untuk peniaga pasar malam. Yang peniaga pasar malam tu dia mesti nak dalam pukul 3 pukul ni dia nak ni dah. So, berapa gaji pekerja tempatan? Gaji ni ikut gaji yang ditetapkan oleh pejabat buruh lah. Tak bolehlah bawah pada minimum punya salary. Kan? Antara 1,200 ke 1,500 lah. Lepas tu tuan bagilah komisen kalau tanaman jadi. Kan? Biasa local punya rate antara 1,200 ke 1,500 satu bulan lah. Dan tuan-tuan bayarlah dia punya SOKSO, APF. Kalau tuan-tuan tak bayar, dia pun rasa macam ini orang keluar air sinar, budak-budak kita pun boleh keluar air sinar. Sama juga macam orang kerja kat kilang, betul tak? Betul. Kan? Ini kalau dia tergolek ke apa kan, patah kaki ke, ada juga SOKSO, dia duduk rumah, ada juga gaji SOKSO bayar, betul tak? Kan? SOKSO berapa ringgit pun, saya semua saya bayarkan budak saya. Kan? Saya sendiri pun bayar SOKSO. Ini satu perusahaan juga tuan-tuan. Ini tuan-tuan nak ingat. Kalau buat kebun ni jangan jadi petani, kita jadi peniaga lah. Peniaga dia adalah pengusaha perniagaan dia. Ada SOKSO dia, ada PF dia. Saya sendiri pun carum SOKSO. Kan kalau saya tergolek, saya dah tak boleh buat kerja lagi. Kan kaki kena potong kecil manis kan, siapa nak bayar saya punya pencen? Tak lah. Kalau kita ke kerajaan, okey lah. Ya. Cik Daus, cik apa, kan moderator ada pencen, tak apa. Kalau kita petani, siapa nak bayar? Tahu nak bayar tu kan? Tak siapa nak bayar. Kau tanggunglah kaki kau tak ada kan. Kita pun tak tahu bila musibah nak kena kat kita. Jadi tuan-tuan pergilah carum untuk diri sendiri. Tak mahal pun, pakai so, tak mahal pun. Kan? Ini ada subsidi upah, tuan-tuan boleh claim subsidi upah. Saya claim. Subsidi upah dapat. Tu. Kan? Betul tak tuan? Yang ni kadang-kadang banyak petani tak tahu. Ini pun nak kena share juga ni. Pasal ada yang tanya tadi kan. Kena carum diri sendiri. Kan? Pakai so kan. Tuan, berapa lama tuan boleh tanam jagung tahan ni? Mana tahu nanti. Dah tak larat lagi kan, dah tak boleh bangun slip disc ke apa kan. At least kita boleh pergi pakai so. Dapat jugalah pencen 1,000 lebih. Adalah orang nak jaga, betul tak kan? Ada modal lah. Betul. Kalau kerja kerajaan ada pencen tuan. Kalau petani, buatlah sendiri punya pencen. Saya terima pelajar praktikal dari universiti, macam-macam universiti. Sabah, Sarawak pun ada mari sini. Kan? Kalau nak praktikal, mari sini. Tapi kena kental lah. Ada sul lah datang sini. Kalau tak ada sul, saya suruh balik lah. Kan? Orang nampak pacat dah lagi balik kan. Kau balik tu kan? Kan? Memang kita latih lah. Budak-budak kita banyak. Saya ingat pun dah banyak lah. Kadang-kadang orang tegur kita pun tak pasal. Ni nak beri aku dulu ni kan. So memang kebun kita ni macam jadi satu tempat center untuk
belajarlah, kita share lah. Nah, saya bukan profesor lah, saya tak pandai mana kan. Belajar sampai Institut Pertanian je lah. Kalau kerja kerajaan dulu dia jadi pegawai pertanian kot. Tapi dogil tak nak kerja kerajaan kan. Jadi petani kan. So, tak apalah, kita share lah. Itu yang kita ada. So, tuan macam tu lah tuan-tuan. Tuan jagung ni. Ini saat yang paling menyeronokkan lah. Okay. Next. Okay, mak. Ini kadang-kadang tak cukup traktor. Dalam highlight pun diisi budak ni kan. Dia taruh di parking highlight situ, dia pakai kita tolak, biasa dia taruh situ lah. Tak kisah apa yang ada, tuan pakailah. Ada kita tolak, pakai kita tolak, ada pakai highlight. Kalau masuk kat kebun tu kan, takut tak benam pula highlight tuan-tuan ni. Kebun saya kalau masuk highlight pun tak terbenam lah. Kita ada pahit cantiknya kan. So, tak kisah kaedah macam mana. Jadi tuan jagung tuan-tuan tu. Okay, yang ni yang kita tuai ni variety dia 351. Dah hak 351 lah. Hari ke-67. Ni ada juga orang buat macam ni. Ini bukan saya punya kebun lah. Ada sahabat-sahabat saya punya kebun, saya nak tunjuk lah. Tak ada traktor, tahu dalam bakul pun boleh. Tolak kita tolak. Tak ada masalah. Duduklah kat kepala jalan tu kan. Semua boleh buat, tak ada masalah. Itu pun kaedah dia jugalah. Ada sebelah Selangor ni dia kira pakai bakul. Satu bakul berapa duit kan? Kat Negeri 9 ni dia pakai guni. Ada yang pakai, kalau farmer dia bagi jaring. Kalau kontrak farming dia bagi jaring tu. Satu jaring tu boleh masuk 50 biji. Jaring pun farmer bagi free. Orang nak beli tu mahal kan. 7-8 sen tu. Ini sebelah Selangor saya ingat buat sini. Saya tak buat sini lah. Ini gambar saya nak share tuan-tuan lah. Gambar sahabat-sahabat kita buat lah. Satu bakul ni tak tahu lah apa, RM70, RM80 kan. Macam begitulah kot. Ayam pun nak join. Betul lah, ni ayam kat office ni, ayam jiran datang kan. Macam-macam tuan. Kat office saya ni kadang ayam masuk, babi pun masuk tuan. Kita berniaga dalam kampung. Office saya di depan sekolah saya bau ni, kita sewa Jabatan Pertanian punya tanah lah. Kita sewa Jabatan Pertanian tanah. Tempat proses saya kat sini, storage saya kat sini. Kan? Tapi murah lah sewa Jabatan Pertanian ni. Bagus tanah kerajaan ni. Jabatan Pertanian ni 9, banyak bantu saya lah. Kat Rombau ni tak ada masalah lah. Kan pergi jumpa Jabatan Pertanian. Ayam tu kena halau, dia mengganggu kan. Itulah dia kan. Okey. Jagung nak tentukan grade dia macam mana kan, ABC. Macam saya cakap tadi lah. Grade A tu mestilah comel kot. Ada saya nak timbang satu-satu kot. Tak kot. Kita tak timbang satu-satu. Bila dah lama ni kita pegang pun kita tahu dah yang ni grade A timbang satu je lah. Lepas tu kita lebih kurang macam tu saya kita buang je lah. Kalau nak timbang satu-satu tuan tak siap tuan punya jagung ni. Oh jadi dah 400 RM. Biasa kalau kita punya untuk kita punya QC katakan ada 100 biji dalam guni tu. Kan? 100 biji grade B. Berapa dia punya average? 350 gram ke 450 gram. Kita timbang ada lebih kurang dalam 38 kg. Makna dia 380 gram. Kan? So menepatilah kita punya spesifikasi tu. Kalau kita timbang-timbang tengok satu guni grade B ada 100 biji ada 30 kilo saja. Itu tak menepati kita punya spesifikasi. Itulah kita nak satu-satu timbang tak. Mungkin kita timbang seguni 2, okey, lulus jalan. Pasal saya hantar di Pasaraya dulu. Dia random je. Dia ambil satu guni, dia lambat, dia tengok. Kalau satu guni tu buat hal, semua satu lori dia reject. Jangan main tuan-tuan. Kalau nak main Pasaraya kan. Saya pun dah tak berapa main Pasaraya ni. Pasal bayar lambat. Saya nak duit on the spot. Kan? Dah kerja 70 hari, nak utang lagi 70 hari. Mati kita tuan-tuan. Dia dah kaya, apa kayakan dia lagi kan? Betul tak? Itu biasalah tu. Kapitalis. Itu duit lah. Kita ikhtiar lah mana kita nak jual. Janji kita dah lepas 70 hari, kita dapat lah. Kan? Macam farmer okey. Farmer bayar 14 hari bekerja, dia bayar. Kan? Kalau dia lupa tu, tuan ingat-ingatlah. Tuan dah 14 hari dah ni. Kan? Okey? So, ikut grade. Kalau kita grade kita baik, kan? A kita A, B kita B, jangan kita campur C je apa semua kan? Orang akan cari balik. Kan? Orang akan cari, oh, saya nak beli jagung ni lah. Jagung dia cantik. Oh, jagung sana dia punya ni banyak, tak elok. So, ini akan mempengaruhilah tuan-tuan punya customer lah. So, kena buat betul-betul. Ini yang lebih di Negeri Sembilan punya spek lah. Tengok ni saya. ABC. Biasa kita buat sini ABC saja. 3 grade saja kita buat. Ini dia punya
Yang ni Fama Negeri Sembilan punya spesifikasi dan juga harga dia lah. Nanti tuan-tuannya berapa harga kan? Ada kat tanya ni, adakah jual semua Fama? Tak. Saya adalah berapa peratus. Kita nak jual separuh kat Fama boleh, separuh kita jual. Nak jual 30% tu pun boleh, tapi kena beritahu dan maklum kat dia lah. Jangan tiba-tiba tuan dah nak keluar jago pun beritahu. Yang mana tak beli lah. Dia pun nak atur juga pemasaran dia kan. Ini harga yang dia bagilah, yang ada latest punya harga lah. Itu dia punya spek dia lah. Bricks dia lebih kurang berapa kan. Selalu bricks ni tak jadi isu lah. Memang ada 13% kat atas jagung yang variety yang biasa-biasa ni memang ada lah. So grade A di sini 75 sen lah. Ini yang Fama. Dia ambil ABC semua lah. Kat sini dia ambil ABC semua. Kalau misalnya kata customer tu borong, dia beli nak A saja, dan nak B saja. Dia tak ambil semua grade ni. Biasa kita tak bagilah. Ini harga ni lebih kurang harga kilang dan juga harga agensi lah. Standard harga sekarang ni kalau di ladang kita jual, kalau kita jual pada pemborong ni peniaga lah, kita jual 95 sen. Kebun saya lah. Ada juga kawan-kawan jual 85 sen. 85 sen yang grade A. Fama ambil 75 sen. Okey lah, tapi dia ambil semua kan. So, tuan-tuan kena ada insurans lah. Pergi daftar ladang kontrak ni. Nanti dia dah bagi kemah free kan. Nanti tuan pun nak 95 sen macam tuan jual kat orang pasar malam. Tak boleh lah macam tu. Orang pasar malam tak bagi tuan kemah. Fama bagi saya kemah. Bagi jaring. Betul tak? Ini kadang-kadang pun jadi isu kan ni. 10 sen, 20 sen dia jadi isu. Kan? Tapi tuan-tuan kena rasional lah. Kena rasional. Kenapa orang cakap, kenapa Fama ambil murah? Dia banyak bantu kita. Kursus hari ni. Betul tak? Bayar tak bayar ni? Buat bayar pun tak banyak kot. Free kot. Kan? Kadang-kadang dia bagi ruang untuk ni promotion. So, ni harga yang dia bagi ni memang harga cantik dah. Fama bagi. So, itulah dia punya yang B, yang C. Yang C ni pun ada peminat juga. Kadang-kadang yang C ni kita tak habis, kita proses untuk buat jagung lerai. Dan ikut. Grading sangat mustahil. Fama bagi GPL GPL kan. Itu training free. Okey, training free. Okeylah tu. Jual kat Fama Jumlah Mesin training free. Kan? Janganlah cakap, "Oi, Fama bagi murah." Tak boleh lah kan. Jisar kan? So agensi ni kita kena apalah, kena sentiasa bersamalah So ni harga yang sangat reasonable lah. Saya tengok tak ada masalah lah. Dan Fama ni banyak channel dia. Kalau jagung Kelantan tak habis, dia buat pergi Negeri Sembilan, dia buat pergi ni kita tak pening kepala nak beli lori dah. Kan? Lori Fama banyak. Apa nak pening kepala? Macam saya ada yang musim yang saya bagi Fama ada kadang-kadang 50%. Tak tentulah, ikutlah. Ikut sebelum kita tanam tu kita buat keputusan lah nak bagi Fama apa, nak ni apa kan. Kalau kita nak jual semua pun tak ada masalah. Fama okey je, nak jual semua lagi bagus kata kan. Kau pergi nak jual. Dia nak bantu kita je. Kan? Yang grade C ni kalau Fama dia ikut kilo lah. Kan, ikut kilo. Tapi grade C kat sini kalau kita jual harga di pasar malam punya peniaga, jual pada peniaga. Saya jual RM55 satu guni. Dan biasanya 40 kilo lah kot. 40 kilo tak lagi lah. 40 kilo ni kita jual RM55. Kalau Fama ambil berapa ringgit tu? RM40 lah kot. Lebih kurang lah. Satu guni ni 40 lebih kilo lah. Kita jual harga pada peniaga RM55, yang B kita jual 75 sen, yang A kita jual 95 sen. Kalau customer tu ambil banyak ribu-ribu, tuan bincanglah kurang 5 sen ke apa, itu tu pulang pada tuan-tuan. Barang tuan dia nak beli. Ada persetujuan dua pihak, pembeli dan penjual jalan. Kita tak boleh kata sana murah. Ada kat sebuah tempat 60 sen je. Kan macam di Kedah saya rasa macam murah sikit. Betul tak? Ada orang Kedah sini. Berapa je sejantung? Kan? Di Kedah murah sikit kot. Di Kelantan pun macam murah sikit kot. Kan? Kalau yang ada ulat tu tak boleh je masuk grade A lah tuan. Kan? Kalau yang ada ulat tu jangan. Kena jujur lah tuan. Kena jujur. Ada ulat. Kalau dah tercampak satu dua kita tak nampak tu, itu minta dia halal lah. Kita pun nak belek satu, kita nampak tak ada ulat. Tapi kita tengok dalam ada ulat. Tak nampak lah. Tapi kalau saya sengaja nampak ada ulat tuan masuk grade A tu tak boleh lah. Kena jujur lah ya. Nanti orang akan datang beli kat tuan. So grade nak kena betul. Buat dedak rugi lah tuan. Kan? Boleh juga. Saya kadang-kadang yang jagung yang reject, orang kata off grade kan. Yang teruk sangat, kecil sangat, saya mission saja. Kita buat silai masuk dengan batang jagung. Jadi duit juga kan. Jadi duit. Nanti saya cerita bab tu. Okey. Ada apa lagi? Nak tanya ni. Beli. 60 sen. 60 sen. Ada orang juga 60 sen. Saya dengar 60 sen, 63 sen. Kalau kilang-kilang sekarang dia beli 63 sen ke 65 sen. Banyak. Kalau tuan-tuan tak nak buat kontrak dengan Fama pun tak ada masalah.
banyak syarikat-syarikat yang buat contract farming. Kalau sebelum MCO lah, masa MCO ni saya tengok jagung proses ni agak slow. Pasal banyak tempat tutup, tak boleh berniaga, sekolah tutup, college tutup, semua tutup kan. So macam kita pun ada kios dulu di pasar raya semua tutup. Ini COVID punya hal kita tak boleh nak jangkau lah. So kita banyak tumpukan. Tapi kalau dah okey balik keadaan esok, benda tu akan okey balik. So market untuk jagung lerais kan dia agak slow lah, agak slow. Pasal tempat-tempat yang dijual ni tempat pelancongan, jagung cawan ni kan semua tutup. Baru ni nak buka Langkawi. Berderet lah. Siapa dah beli tiket pergi Langkawi. Kan? So market itu agak slow sekarang ni lah untuk jagung proses. Jagung segar okey lagi. Banyak orang tak ada kerja, orang nak buat COD, tak ada hal. Okey, faham bak grade ni ikut je ni. Lepas tu harga tu pandai-pandai tu lah. Nak jual 90 sen boleh, nak jual 80 sen boleh. Tapi dia punya spek itu tuan ikutlah farma ni. Harga tu tak nak ikut tak apa. 70 sen. Okey, di kebun tak ada masalah. Kan? Okey. Masih boleh untung lagi 70 sen tuan. Kalau pokok kita jadi untung lagi. Okey, ini bukan pusat pengumpulan lah. Tu cantik kemah tu kan. Tu semua farma buat tu. Free. Kalau buat pun ingat 10,000 kat bajet ni. Okey. Ni kita grading lah. Longgok lah. ABC kan. Macam tu Okay, bungkus. Bungkus macam mana nak bungkus? Ada orang pakai guni. Ada orang pakai bakul. Kalau farma dia akan bagi jaring lah. Ada netting. Dia bagi netting lah. So sekarang ni kalau GPL dah tak boleh lah pakai. Ini farma ni. Tengok cantik tak? Ni cantik ni. Ni farma bagi saya jari ni free je ni. Satu jari tu boleh 50 lah. Kan? Ini masa ni kita loading untuk pergi Singapura. Tak silap kan? Kita pergi Singapura. Farma bawa saya pergi Singapura. Dulu kalau tak ada COVID ni, saya setahun 2 kali pergi Singapura jual jagung ni. Jual jagung kan. Seronok kan? Farma bawa saya pergi lah. Farma buat pergi. Kan? Dia tengok kita buat konsisten. Kita macam-macam ada. InsyaAllah dia bantu. Kalau tuan main dia tak bantu lah. Saya pun tak nak bantu kan. Kalau yang anak muda tu kau bangun pukul 10, siapa nak bantu kau kan? Betul tak? Tak ada modal lah. Kadang banyak budak muda kita banyak alasan lah kan. Tak ada modal. Tak ada tu kau bangun pukul 10, siapa nak bagi modal? Cuba lepas subuh dah pergi kebun. Geran tanah pun bapak kau bagi. Betul tak? Okey, ini pembungkusan kita lah. Ini ada yang pakai. Sekarang ni banyak kebun dia pakai haiwan punya bag lah. Tapi kalau ikut GPL dia, tak boleh lah tuan. Kita mesti pakai yang bukan recycle punya lah. Tapi kadang-kadang kos lah. Kos lepas tu dia pakai sekejap je. Kan? Tengah hari pukul 12 kita masuk guni. Kan pukul 3 dia dah lambat habis dah kat pasar malam. Lepas tu dia buang dah guni tu kan. Tapi elok cuci kan. Banyak orang, kebanyakan praktis betul lah. Tapi ikutkan dari segi GPL dia, tak boleh tuan-tuan jangan pakai lah. Tapi kita pun tengok keadaan lah. Tengok keadaan kalau cuci dulu bersih. Biasa kita cuci lah. Kita cuci tak ada habuk. Boleh je pakai. Kan? Tapi kalau jual kat farma bagi jenis dia tak nak lah. Kan? Ada saman nanti. Tak ada dia punya GPL. Betul tak? Tuan-tuan jangan praktis je lah. Minta kat farma jaring. Lah. Ataupun beli yang ada juga yang beg baru punya. Tapi kebanyakan praktis semua macam ni lah. Betul tak? Kan? Okay? So, ada lagi? Okey, ini ada video kita tuai lah. Tuai ni masa kursus ni. Farma buat kursus masa lepas MCO bulan 7 tahun lepas kot. Boleh keluar sekejap buat kursus pun tak ramai, 30-40 orang je farma buat. Tapi masa tu kebetulan saya menuai, kita buat praktikal dia dalam masa menuai. Seronok lah orang kursus. Satu trailer ni dia petik peserta kursus ni. Lepas tu bagi buat balik. Jadi kebanyakan peserta saya ni semua dah ada yang dah tanam jagung lah. Ada yang dah jadi customer saya. Tadi si Haziq semalam datang Haziq daripada Melaka beli jagung. Cik Firdaus pun ada tak silap macam ni. Kalau tak ada tu Cik Firdaus pun petik jagung sama. Seronok lah. Dia batch ni yang paling seronok. Pasal masa tu kita tengah menuai tahun lepas. Kan? Tengah menuai tahun lepas lah. Nasib lah kalau time tu kebun kita buat khusus time tu time menuai, rezeki tuan-tuan lah. Kan? Ada yang petik jagung purple masa tu. Kan? Kita buat bulan 7 tahun lepas kot. Masa tu kan dah boleh buat khusus sekejap. Lepas tu dah tutup balik. Aduh. Kan? Masa tu ni semua ladang dia orang punya lah. 30-40 orang kot.
Jauh lah daripada Penang, daripada kan. Dia orang petik penuh ni, dia orang petik satu trailer dia penuh, lepas tu balik bagi-bagi. Saya bagi dia orang bawa balik. Memang seronok lah. Kan, buah jagung pun masa tu besar-besar jugalah. Tu kalau dapat praktikal dia lagi dia punya feel itu dia lain sikit lah. Kalau masa tu tengah menanam, nasib tuan lah. Kan, tengah menanam, kalau tadam lah. Kalau time tu, time menuai memang best lah. Ahli tu best lah, time menuai. Siap bawa balik lagi kan. Kita nak bagi orang sok lah. Bertani ni kena minat tuan. Kalau tuan tak seronok jangan. Tu ada seorang datuk tu. Datuk tu habis kursus dia beri skor tak benda kat saya. Ni Radi Syifadi Syifadi punya abang. Dia duduk di Penang. Dia banyak tanah tapi tak tahu tanah apa. Dia mari datang kursus. Dengan pembantu dia. Semua orang tanya tu seorang tu yang baju petak tu kan. Tu menteri yang pakai bow tu punya adik ke abang dia banyak tanah di sebelah Penang tu. Dia tak tahu nak buat apa. Dia tanam durian, ada 30 ekar tanam jagung kata. Dan mari belajar. Dia pun mari kursus. Ilmu ni macam-macam kita boleh share tak semestinya kita datuk tak tahu, tak boleh datang boleh tak ada hal kan. Tak boleh judge. Kawan-kawan kita yang tanam tu banyak ilmu tu. Okey. Macam itulah metik. Ini yang paling best lah. Momen-momen yang paling best time menuai lah. Okey. SOP. Nanti SOP kita bagi. Jangan risau. Okey, next. Hang pula. Okey, tak apa. Dia cerita dulu. Besoklah tak penat dia kot. Sambil-sambil tu tuan-tuan boleh minum kot. Kan? So, lepas ni tuan-tuan kita nak break 5 minit pun boleh kot. Ladang kita di Lembau tuan. Ladang kita di Lembau. Bab harga. Nak tengok harga tadi. Sekejap Harga tadi yang grade A, Farma punya harga lah 75 sen. Grade B 57 sen. Bisa kan? Belum tengah buka. Grade C tu dia timbang kilo lah. Supaya tak jadi pertikaian yang senang timbang je lah. Tapi kalau kita jual open market, pada peniaga-peniaga, grade A jual 95 sen. Open market. Jual pada ni, jangan jual murah lah tuan. Kalau jual murah nanti kita pun baja dah mahal ni. Kan? Kadang orang minta, Cik boleh kurang tak? Bukan tak nak kurang. Yang naik tu baja naik. Aku tak turun tak kurang. Tetap 95 sen. Grade A kita jual 95 sen open market lah. Itu harga borong tu tuan. Harga borong 95 sen. Harga grade B 75 sen. Grade C Kiaguni. Kita jual RM55. Ya, 95 sen setongkol tuan. Tongkol. Setongkol. Grade B 75 sen. Grade C kita Kiaguni. Satu guni tu RM55. Dalam tu besar kecil. Banyak yang kecil-kecil tu lebih kurang 120-130 biji lah. Kalau dia orang jual balik packing 10 biji pun dia dapat 120 satu guni tu dapat. Kita jual dia 55. Jadi dia orang untung. Tuan-tuan kena bagi kita punya peniaga ni untung. Jangan tuan-tuan nak jual borong kat dia sampai RM1.20 sen. Tak untung kawan tu nak peniaga. Satu guni. C tu satu guni tuan. Satu guni tu kita jual RM55. So make sure orang yang meniaga ni untung. Kalau dia untung dia datang beli lagi. Ini Negeri Sembilan punya Farma beli 75 sen grade A. Harga lantai Farma kalau tak silap saya 60 sen. 60 sen. Kalau kilang-kilang beli pun, kilang besar beli pun 62-63 sen je. Kan Daily Fresh ke apa ke, banyak kilang. So harga tu, harga lantai dia 60 sen. Tapi di Negeri Sembilan dia beli 75 sen. Saya ingat pun banyak negeri beli 70 sen dah kot. Kan, macam Farma 75 sen pun saya dah untung dah. 70 sen pun dia beli untung dah. Dia bagi saya jaring, bagi kemah. Itu pun kos tu kan. Kan? So jangan bertikai sangatlah harga tu. Yang mustahak barang kita laku habis. Yang mustahak barang kita jual kan. Jual runcit berapa? Nanti saya ada kot slide tu. Ni dapat ada tuan Jual runcit grade A ni biasa orang jual, customer saya jual 6 biji RM10. Saya jual kat Shopee RM1.50 sebiji tuan. 6 biji. Yang grade B ni dia orang jual 7 biji RM10. Yang C ni 8 biji, 9 biji RM10. Memang untung Yang paling untung orang yang jual jagung tuan. Hari ni ambil petang, malam kan dapat duit. Kita 70 hari tunggu tuan. So cakap dia jangan hutang lah, bayar cash lah. Kan? Kadang-kadang nak tu hutang payahlah kan. Ambil dulu kan, payah tu kan. Kita dah tunggu 70 hari, takkan nak tunggu 70 hari kan.
Betul tak? Sekarang grade C berapa? 97 sen. Grade C RM55 satu guni tu kan. Kalau satu guni tu ada 120 ke 130 lah, tengok besar kecil lah. So jatuh dia berapa? 55 bagi 120 kan? Jual tepi jalan. Nanti saya jual, tuan nak jual macam mana? Jual tepi jalan tu lah harga dia. Grade C tu pun dah jatuh 40 sen, 40 sen sebiji. Jual sendiri, boleh repeat. Apa maksud dia tu? Okey? Okey, nanti kita cerita lagi bab harga ni. Okey, gini sah. Okey, bungkus tadi dah. Okey, yang ni jaring. Okey. Lagi? Okey, habis dah. Habis jual semua dah. Kan? Kalau grade A ni biasa orang jual 10 biji 6 tongkol kan. Yang grade A ni kan. Ada juga yang jual, kalau kebun sendiri kita jual 7 biji pun dah untung lah. Sehingga 40 sen tu. Kan? Tuan-tuan boleh dapat harga sekali ganda lagi pada harga 70 sen tadi. Betul tak? Tapi sebanyak mana kita boleh jual? Itu soalan dia lah. Saya punya customer ada satu hari ambil 10 guni grade C je. Dia makan grade C je. Satu hari dia nak 10 guni grade C. Dia punya sale satu hari memang 1,000 lebih lah. Memang 1,000 lebih. Kan? Ada customer kita dia nak grade B je. Itulah tu kita tak doa pula dapat grade B, kita doa grade A kan. Dia B nak sampai 1,000 2,000 mana nak cari. Aku hari doa tanam nak jadi grade A kan. Tapi ada jugalah grade B kadang kan. Tapi ikut semua grade A juga, kesian orang nak mega grade C ni. So sekarang ni saya tak buang dah dia punya baby corn, saya tak buang dah. Dia nak jadi C pun jadi C lah. C pun ada duit juga. Kan? Dia berbuah sampai 2 biji C pun ada duit. Jadi saya dah kurang kerja, saya dapat buah jagung banyak. Grade C pun ada duit juga. Betul tak? So kita dah habis tebang, dah habis tuai. Apa nak buat dengan pokok? Tadi dia tanya buat pokok kan. Pokok ni jagung ni seloknya kita bersihkan, kita clearkan. Kata nanti dia ada penyakit kulat. Ada juga kita punya sahabat habis dia tuai gini, dia pelau, dia masukkan dalam tanah, dia rotor balik, dia reputkan lah. Kan lepas seminggu 2 besok dia rotor balik, dia tanam balik. Boleh juga, tapi rugi tuan, tu duit tuan. Tu duit. Kita punya batang jagung tak kurang pada 7 tan kot satu ekar. Tak kurang. Biasa saya dapat 1 ekar tu dalam 300 beg kan. 300 beg batang jagung yang telah dicincang lah. Kalau 300 beg saya jual harga borong di ladang batang jagung ni RM8 25 kilo. So 1 kilo batang jagung saya jatuh berapa sen? Tu kira. Kan? Tuan-tuan kira lah. Saya pack, nanti saya tunjuk pack macam mana kan. 25 kilo 1 pack tu lah. Kita dah potong pakai chopper tu lah. Saya jual di ladang sekarang RM8 saja. Kalau tuan-tuan beli dekat kedai makanan lembu RM12 sekarang. Ulang. Okey, harga batang jagung tadi. Kita pack batang jagung ni dah siap cincang lah, dah siap ni. 1 beg tu 25 kilo tu kan. 25 kilo, kita taruhlah gula merah, molasses, taruh sikit garam, EM. Kan? So 1 kilo jadi berapa? 32 sen. Tanam timun pun tu hari dapat 30 sen sekilo, betul tak? Siapa tanam timun dapat 30 sen. Baik tanam jagung, batang pun dah 30 sen. Jadi silas. Betul. Ada separuh penternak dia tak nak garam, tak nak gula merah, tak nak apa. Dia nak kosong saja. Kadang kebanyakan ni lembu susu lah. Saya ada customer lembu susu ini tak terlayan kadang. Dia nak 1 minggu 10 tan. Kan? 10 tan dia nak. Saya sekarang ni tengah duk potong batang jagung ni sampai tak terkejar budak ni kan. Dulu semua buang. Bila buang, gaji nak bayar juga. Betul. 25 kilo saya jual RM8. Harga sekarang yang orang jual RM10, RM11, RM9, RM10, saya jual RM8. Kan? Campur molasses, campur garam, campur dengan EM. Kalau tak campur pun sama je, saya kira sama je. Kan? Kita kira sama, jangan pening kepala. Kita sama je. Itu pun kos tak banyak mana pun. Ada juga dulu sebelum kita buat silas, kita jual batang turun. Sekarang banyak orang tanya, jual batang tak? Saya batang dah tak jual dah, saya jual dalam budi. Dia dah siap masuk plastik. Dia datang kebun, dia akan tebang.
Biasa 1 ekar tu kadang-kadang dia bagi tak tentulah. Ada yang mula-mula dulu ada 300, 400, naik sikit 400, 500. Paling pun 600, 700 1 ekar lah orang beli kan. Tapi baik saya proses kan, lagi dapat ribu-ribu. Betul tak? Kan? Saya proses yang plot yang baru ni, kita proses 1 ekar kita dapat 280 beg tak silap saya. Kali 25 kilo. Berapa tu? Kan? 200 kan? 280 beg memang dapat 7 tan tak lagi lah. 300 beg tu tak lagi lah tuan. 280 kali 25. 7 tan lah yang baru ni. Kan? Tapi kalau pokok jagung kita kurus, kan? Kurus, dia berat kurang lah. Betul? 300 beg kali RM8. Dapat apa? 2,400. Itu duit batangnya, saya kau 2,400 saya dapat tuan. Kalau tak dulu saya upah budak, bayar gaji juga, potong buang. Tapi sekarang saya ada extra 2,400. Itu jual RM8. Kalau tuan jual RM10 lagi banyak duit tuan. Saya jual kat orang RM8, orang jual RM10 tuan. RM8 tu aku borong lah. Orang jual, pergi hantar ke dia RM2. Orang lori makan RM2. Kan? RM2 makan. Sekali ambil 200 beg. Kan? Banyak duit tu. Okay, nanti kita cerita lah. Okay? Dah bersih pokok jagung. Lagi? Ada lagi? Okey, ini rekod tuan. Rekod ni tuan-tuan nanti ambil print lah. Kalau yang tadi cerita nak minta gap lah, nak minta apa lah sertifikat kan, organik ke apa ke sertifikat, kejahatan pertanian, rekod mesti ada tuan. Kalau tak ada rekod tak ada. Tak dapat nanti. Ni tuan rekod simple dia. Tuan-tuan boleh buat sendiri pun tak apa. Macam mana format tuan-tuan nak buat, tuan buat lah. Tapi kalau pergi jabatan pertanian, dia akan bagi satu buku panduan untuk MyGap tu, dia siap tu format rekod. Cukup baik. Tuan pergilah berdampingan dengan pegawai pertanian. Saya kat Rembau ni, dia orang semua dah bagi lah. Dia bagi saya buku. Pasal saya apply semua kebun saya. Dan Negeri Sembilan kita ada gap, kita dapat lagi insentif RM5,000 setahun. Kan? 3 kilo, sekilo 2 musim. Saya satu musim pun, setengah musim pun dah dapat RM5,000 tu. Tapi setahun ni kena sekali lah. So ni untuk memudahkan tuan lah. Nak tahu berapa hasil dapat. Ini kena ada. Okay, next. Contoh. Ini contoh tuan-tuan. Masa belum tanam ada record tak? Memang ada. Saya memang mengamalkan daripada mula saya buat ladang. Saya buat macam meniaga betul lah. Ada kerani, ada kerani jaga record dia, ada tu, ada kat kebun ada tu, ada dia punya tampal. Kena buat record tuan. Kalau tak buat record nanti tak tahu berapa duit keluar kan. Kena buat. Ada dalam slide tu nanti saya ingat pihak penganjurkan share contoh-contoh. Dia record ni senang je. Setidak-tidaknya satu buku lah tuan. Satu buku tu ada keluar ada masuk. Itu yang sepaling tidak lah. Dan simpanlah semua resit tu. Betul tak? Simpanlah. Kan? Resit belian semua simpanlah. Beli minyak semua simpan. Jangan tak ada pula nanti. Itu untuk tuan minta persijilan. Kalau dah ada ni mudah dah. Kalau tak ada memang kena buat lah. Kalau tidak memang tak dapat lah sijil MyGap tu. Baik organik ke memang tak dapat lah. Tak ada record. Betul tak? Okey. Ini okey. Ini tuan contoh SOP yang saya cakap ni. Pagi satu keping ni tuan pun dah dapat buat semua benda. Tuan nampak tak tu? Bilangan hari pertama. Menanam atau menyemai. Tu dia lah tarikh. Kalau hari ni berapa bulan? Hari bulan. Saya hari kerja kan. Hari-hari kerja. Kebun ni hari kerja tuan. Lupa. Okey, tu dia lah. 12 hari bulan. 12 hari bulan, tulis kat situ. Nanam. Lepas tu dah ada 12 hari bulan ni, tuan tulis dan jadual ni semua. Sampai ke hari 70. Tuan dah tahu nak buat apa dah. Senang tak? Kan? Faham tak? Itu ada sampai hari ke 70 kan? Tuan masuk je dalam kolom tarikh tu. Okey, plot pertama. Tarikh tanam 12 hari bulan. Kan? Ini contoh kan? Tuan masuk tarikh ni, dah tahu dah apa nak buat sebulan tu. Nampak tak? Batang jagung tu potong je bang dengan barang. Ini tuan-tuan pergi kat ladang dah tahu dah. Oh, hari ni berapa bulan? Tengok hari ke-10 berapa bulan. Oh, ini dah tahu baja belum? Kita tengok hari ke-7 tu kita pindah ke ladang yang kita semai tadilah. Hari ke-10 tu baru kita baja. Pokok kita dah penuh kita bajalah. Nak pakai 16 boleh, nak pakai 15 boleh. Saya pakai campur tiap ayam pellet tu, campur urea sikit kalau perlulah. Kalau pokok kita steady tak payah campur kan. Lepas kita dah tabur baru kita spray.
Okay, yang ni tuan-tuan boleh tengoklah. Bawah sikit ni. 30-40 gram ya tuan. Tapi dia sangat sensitif lah. Biasa kita satu genggam tu kadang kita dua pokok macam tu lah. 2-3 pokok kan. Kalau genggam besar lah. Sejemput. Lebih kurang kalau siapa satu sudu lah tuan. Senang kan. Mana kita nak menimbang kan. Satu sudu tu dalam 30-40 gram lah kot. Kan. Praktis macam tu lah. Kita ambil setengah genggam tu campak je kan. Jemput je kan. Lebih kurang dalam sesudu lah satu pokok tu kan. Sesudu lebih. Kalau kita campur tiap ayam, campur apa tu kita boleh lebih sikit. Kena tunjuk. Meracun, okey? Tuan-tuan tengok tak tu? Ya, lepas selalu kita tengok kalau kita racun, lepas je kita membaja tu selalu kita akan racun lah. Racun kulat dengan racun ulat tu sekali lah. Dengan baju foliar. Lepas kita tabur, kita racun. Pasal yang kalau kita pakai foliar ni dia lagi cepat. Foliar dia akan pergi ke daun ni umpama dia periuk dia. Dia terus masak je. Matahari sampai terus masak, dia terus distribute pada pokok lah. Kalau kita tabur ni dia akan lambat sikit lah. Dia pergi akar pergi batang pergi ke dahan pergi ke daun buat makanan, dia distribute balik betul. Kalau kita spray tu dia cepat. So sebelum yang kita tabur ni jalan, yang spray dah jalan dah. Faham tak Itu saya suka buat dua kaedah lah. Tapi kalau pokok tuan tu steady, nampak naik subur cantik kan. Ayam kau dah taruh kan. Tak nak spray pun tak apa. Jimat lagi duit. Bergantung pada keadaan pokok tuan-tuan. Kalau pokok tu steady kan, tak payahlah baju banyak-banyak lagi. Nak pakai baju AB boleh, tak ada masalah. Kan? Baju jagung ni baju yang biasa-biasa kita pakai je. Kan? Nak pakai baju AB pun boleh, tak ada masalah. Asalkan kandungan NPK dia tu cukup. Kan? Kurang-kurangnya 15. Paling kurang lah. Kalau dah lebih lagi bagus. Saya pakai 16 pun saya pakai, 15 pun saya pakai. 16 tu saya pakai era, tapi sekarang saya tak pakai era, mahal lah. Saya pakai China punya 15. Sama juga hasil dia. Kan? Okey, bawah tengok. Kan? Bawah. Apa hari ke-21 Tu atas. Mana hari ke-21? Okey. Kalau tengok pokok tuan tak steady, tuan foliar lah. Tapi saya bergantung pada itulah. Biasa saya foliar untuk besar ni sekali, untuk buah sekali. Saya foliar 2 kali, tabur 2 kali. Kalau ini SOP ni kita buat bergantung pada pokok kita. Kalau ikut ni memang champion lah pokok. Saya tengok pokok Cik Mae Bukit Kayu Hitam. Pokok dia pun cantik. Itu memang dia ikut betul lah tu. Kan? Cantik pokok Cik Mae. Kan? Dia ikut betul tu. Ini tuan dah tahu dah nak buat macam mana. Ini lebih kurang hari dia. Kadang-kadang keadaan tanah ni tak sama ya tuan. Tanah Negeri Sembilan kadang dia ada lewat sehari 2. Nak cepat sikit 1 hari 2 tak ada masalah. Kalau nak antrazen hari ke ataupun kalaris hari ke 20 pun boleh. No hal. Saya guna siram pakai sprinkler. Saya tak guna drip tape. Saya tak guna drip tape. Okey. Baju buah tu. Itu sebelum keluar bunga lagi kita dah baju buah. Kalau nak dapat buat 2 kali pun cantik juga. Tapi saya tengok kalau pokok saya tu steady, saya tak baca 2 kali pun. Saya baca sekali. Kan? Ini dia punya ni lah. Ya. Ini untuk satu plot, satu ni. SOP dia lah. Ikut plot. Okey, plot 1. Kalau ada 10 plot, ada 10 keping dah ni. Dia punya kertas ni. Supaya tuan tahu bila tuan nak buat kerja ni. Faham tak? Tu panduan tuan. Lewat sehari 2, okey lah. Tu panduan. Enjin tu terpulang tuan lah. Kan? At least pun enjin tu kalau nak buat seka, belilah enjin yang elok sikit kan. Beli dapat 5 horsepower pun dah okey dah. Siram kalau tak hujan. Kalau hujan tak payah siram. Bulan ni memang jimat duit minyak. Tak siram pun. Hari-hari hujan. Kadang 2-3 hari sekali hujan. Dah 3 hari dah kering tengok hujan balik. Tu tuan jimat lah. Kalau musim panas tu memang perlu air lah. Perlu air Okey. Tuan-tuan, ni dia punya key dia. Ini mesti tampal kat kebun. Lepas tu plotting tadi kena taruh dia punya ni Jadi tuan-tuan tahu apa yang terjadi di kebun tu. Jangan main agak je. Jangan main tengok janggut. Tak boleh. Janggut ni kadang bohong juga. Aktiviti yang kosong tu adakah jagung disiram dengan air? Ya, itu siram. Kalau tak hujan siram lah tuan. Yang air siram tu saya memang tak masuk lah. Itu common sense je lah. Kalau tak hujan siram.
Kalau hujan hari ni 2 hari tak siram. Hujan lebat lah. Kalau hujan tu, alah, 15 minit je hujan, tak cukup basah pun kan. Siram lah Tuhan. Kan? Macam mana indikasi nak tengok, tanah kita tu dalam 1 inci kurang lebih 1 inci dia basah. Permukaan atas tu kan. Siram pagi, siram petang. Okey. Peringkat pertumbuhan ni kita biasa, kebun kita lebar. Kita siram pagi sampai petang. Konteks kita tak habis siram. Satu round kita siram tu kita akan buka lah. Mungkin 30 ke 40 sprinkler. Ikut line batas tuan panjang mana lah. Kalau stok kod tuan tu kita dah buka 4-5 line, okey, air tu pressure kuat, boleh buka lagi, buka lah. Kalau tak boleh, pump tuan kecil, boleh buat 2 line je lah. Kan? Siram pagi, kalau pokok bawah 1 bulan ni, 20 minit lah. 1 kali siram. 1 hari. 1 hari. So, kalau dah lepas dia stage sampai dah daun dah banyak, 1 bulan ke atas ni, 15 minit pun dah cukup lah. 15 minit lah. Kalau hujan tak payah siram tuan. Hujan tak payah siram. Make sure dia cukup lah. Okey. Okey. Ini dia punya 70 hari. Saya tahu itu 67 hari dah metik dah. Biasa 67 hari saya dah round kebun dah ambil 3-4 biji tengok. Kalau dah boleh petik 67 hari tu. Jangan tangguh. Tak boleh tangguh. Peringkat harvest. Kita sampai kalau katakan besok nak tuai, hari ni tak siram lah. Kan nanti basah sangat kan. Sehari sebelum nak tuai tu biasa saya tak siram lah. Sehari sebelum tuai. Selagi belum nak tuai tu siram lah tuan. Kalau tak cukup air, buah tuan tak besar tu. Buah tak besar. Saya tak pernah guna baja AB ni. Kalau tanam kat tanah. Kalau baja tu boleh serap dan akar boleh serap, dia okey je. Tak ada masalah. Kan? Kalau nak pakai drip untuk pakai baja AB, tak ada masalah. Janji dia dapat baja. Okey? Inilah dia punya SOP yang tuan-tuan nak kena ikut lah. Itu saya cakap tadi. Akhirnya tuan kena tengok kos lah. Tak kisah nak pakai baja apa pun. Pakailah baja apa tuan nak pakai, tak ada masalah. Kan? Nak pakai organik, nak pakai ini. Nak organik, jumpa Puan Wahidah. Sri. Itu saya pun pernah pakai dulu. Kan? Okey? Baja AB nak pakai, pakailah tuan kan. Selagi tuan boleh kontrol kos tuan dengan harga jual 75 sen tu, tuan untung. Itu kena kira betul-betul. Okey, 67 tu saya dah round dah kan. Saya tengoklah kan. Kalau dah boleh tuan, kita tuai lah. Nanti kita stok siram lah. Tak siram lagi lah. Kan? SOP ni adalah panduan tuan-tuan untuk jaga tanaman tuan. Semua ada kat situ cerita dah tu. Tuan tengok. Cuma tuan masuk tarikh tanam je. Hari ke berapa tu saya tulis tepi tu dan tarikh tu saya kosongkan kan. So tuan-tuan yang tanya tadi bila nak baja, bila nak racun, dah ada kat situ dah. Bila tuan tanam, tuan dah tahu dah bila tarikh sebenar tuan kena racun. Tarikh sebenar tuan kena racun. Tuan fill in the blank je tarikh tu. Faham tak? So tuan dah tahu dah 70 hari dia kerja, bila nak buat. Betul dia tanya berapakah sukatan. Sukatan ni tuan kena ikut label. Apa racun tu tuan beli? Baca je kat label tu. Tuan baca je. Kan? Baja pun sama jugalah. Kan? Keperluan tu. Itu senang tuan. Ikut table ni je. Ini saya nak mudahkan tuan. Ini sejarah table ni tuan. Saya belajar dekat saya punya sifu ni. Saya dah buat 3-4 pusin tak jadi tuan. Tak balik modal pun. Habis 200,000. Kan? Satu hari tu, satu malam tu saya pergi jumpa dia kat rumah dia. Dia pukul 10 malam pun balik pada kebun. Seorang Chinese sifu saya lah. Dia dah tanam 40 tahun, 50 tahun jagung lah. So, saya cakap, jagung saya tak jadi dah. Sudah apa, saya duit sudah habis lah. Nanti mau pinjam lagi duit ke apa, patut lagi gadai rumah ke apa kan. Dia bilang, hayar. Cakap, macam susah lah. Kan? Hai, nama dia kan. Sekejap kan, cakap. Dia siat, saya ingat lagi. Dia siat kotak tu, kotak baja. Kotak baja, dia siat saya kotak baja. Dia ambil pen, dia tulis. Okey, panjang. Lu ikut ni. Kalau tak jadi juga, nanti jumpa saya lagi. Kan? Dia tulis itu hari 7 apa bikin, hari 21 apa bikin, hari ini apa bikin, hari ini apa bikin, hari 65 70 ini lu angkat ni jagung. Oh, baru saya tahu. Kan? Time frame itu kan. Saya balik, saya buat ni lah. Yalah, kita sekolah kan, dia tak sekolah tinggi, kita sekolah tinggi sikit lah kan. Kita buatlah cantik, buatlah SOP macam ni kan. So kita buat jadual, kita buat table. Ini sejarah dia tuan saya buat benda ni. Dan benda ni saya dah ubah-ubah banyak kali dah ni. Ikut pada pemerhatian tanaman saya di ladang lah. Dan saya buat SOP ni lah.
So baru kita tahu, okey hari pertama ni kita nak buat apa, hari ke-7 kita nak buat apa dan tarikh dia bila kita buang kosong ni. Dah siap cantik ni kita bagi dia satu. Dia tengok ayah banyak cantik. Yalah, saya sekolah lah kan. Sama-sama pakai. Dia pun pakai tapi saya pandukan dia punya lah. So kita dah tahu dah. Senang kat kebun kita tampal lah. Hari ni nak buat apa, hari ni nak buat apa kan. So kita pergi kebun kita tahu dah. Bila tuan tanam dia, tarikh tanam tu tulis terus. Tulis tarikh tanam dan penuhkan 70 hari tarikh tu. Tuan tahu nak buat apa. Betul tak? Mudah tak? Kan? Nak pakai banyak mana racun tu label. Tuan baca label racun. Berapa hari sebelum tuai tak boleh pakai, baca. Kadang tu jangan tuai hasil 14 hari sebelum. Selepas ni jangan ni. Tuan janganlah lagi 2 hari nak petik jagung tuan racun. Tapi racun jagung ni tak apa-apa sangatlah. Jangan pakai furadan. Ada orang tanya furadan. Jangan pakai furadan. Saya cakap jangan pakai. Itu semua mati orang nanti tu. Mudah tak? Sebenarnya key dia untuk jaga pokok ni. Ni dokumen yang saya nak share kat tuan-tuan ni. Itu je key dia. Betul tak? Semua dah dekat situ. Cuma apa jenis tuan nak pakai, baju apa tu terpulang tuan-tuan lah. Tuan boleh adjust sendiri. Tuan adjust lah sendiri. Macam mana nak adjust? Tuan adjust lah. Nak pakai baju organik ke tak nak pakai baju ni, terpulang lah. Tak nak pi lah situ. Pakailah. Tak ada orang marah pun. Kan? Semua yang tuan pakai tu semua okey. Semua baik punya. Tak ada yang baja yang tak baik. Nama pun baja mesti baik kan. Okey. Ini yang besar. Kita tahu track kita. Dan setiap plot ni mesti ada satu benda ni. Plot satu ada ni. Kita tanam berapa bulan. Besok kita tanam lain. Buat satu lagi. Tampal je lah kebun tu. Kan. Tuan dah ada panduan dah. Lewat sehari 2 hari tak apa. Saya ni pun kadang-kadang kita adjust juga. Besok ada benda baru sampai kita adjust lagi kan. Mengikut keadaan pokok kita. Dan kita develop kita punya SOP ni based on pematian kita di ladang. Mungkin ladang di Negeri Sembilan hujan banyak, mungkin di Kedah hujan kurang, mungkin ada sikit 1-2 hari lewat ke apa itu ada dia punya ni kan. Buang tunas macam mana? Buang tunas tarik je tuan. Pegang batang dia tu kiri kanan tu cabut je lah kan. Okey, nanti kita tengok kos tu kita akan tajuk yang seterusnya okey. Selesai bab tu furadan yang pakai, furadan je betul tu Cik Abdul Samad. Jangan pakai. Banyak orang tanya, yang ada juga yang pakai. Saya pun tak. Oi, gila lah kan. Kita pun nak makan tuan jagung ni. Kita nak bagi anak bini kita makan juga. Kan? Kan tu bungkang pula kan. Yalah, sok-sok ada kan. Tapi pun janganlah makan furadan. Jaga-jaga tuan kan. Jaga-jaga Jangan furadan jangan. Diharamkan tuan. Jangan pakai. Nak racun babi tak apa. Tu pulang tuan. Hanya boleh untuk racun babi. Baju buah semua ada dalam jadual tu tuan. Cumanya ada yang 2 kali. Kan? Mungkin ada yang saya tahu tu membaju tak ada 2 kali. Saya bergantung kepada pokok saya. Kalau pokok saya steady saya buat sekali je. Saya banyak musim saya buat sekali je. Kalau buat 2 kali tu dia nampak macam wah. Kan? Kita nak jimat. Kalau pokok kita steady bagi makan lagi dah obesity pula pokok tu. Kan? Janganlah macam tu. Kan? Kita pematian tu besar. Hari-hari kena tengok kebun. Kebun ni kalau tak tengok seminggu pun dah jadi lain dah. Kalau kita hilang 2 minggu lagi jadi lain. Saya pergi Kedah 2 minggu balik dah jadi lain dah. Kadang kan kita tak ikut kan. So okey. Habis bab ni habis Ada lagi? Bab menuai ni. Okey. Ni contoh rekod lah. Ni rekod beli ni tuan buat lah. Ni senang nak minta sijil nanti. Dan untuk tuan senang nak kira kos tuan kan. Tuan dah boleh kira. Lepas ni tuan boleh ajar dah. Tuan dah tahu semua. Kan? Tulislah. Baja berapa pakai, harga berapa. Simple je ni. Tak dengar suara. Yang lain dengar tak? Ni contoh 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 nak pakai contoh ni pun boleh, tak nak pakai pun tak apa, buat sendiri ni pun boleh, tak ada. Macam budak saya, satu kereta tu saya tahu satu buku, tulis apa benda, hari-hari tulis. Suara okey. Okey. Mungkin lain ni kadang tak ni kan. Dah hilang pula. Okey, next slide sekejap Okey, tuan-tuan, dia punya key dia tuan, tu tadi. SOP, tu je. Itu 10-15 minit saya ajar tu dah khatam dah tu. Kan? Plot tu. Kan? Itu je. Yang tu kita develop 22 tahun. Itu yang tahun yang ke-22 yang the latest SOP itulah.